Salam dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Shanti Anak Perempuan Mutusami. Nombor matrik saya ialah 259675. Hari ini saya ingin membuat pembentangan tentang tugasan individu saya yang merupakan sebuah artikel dari jurnal berwasil yang bernombor Akademika 90 Isu Khas 1 tahun 2020 161/174. Tajuk jurnal ini ialah Pandangan Eksklusif Belia Terpelajar tentang Perkembangan Politik Era Malaysia Baharu. Tugasan ini disediakan untuk Profesor Madya Dr. Khairul Azman bin Muhammad Suhaimi. Tema umum artikel. Artikel ini memfokuskan kepada pandangan belia terpelajar dalam perkembangan politik di Malaysia, khususnya dalam era Malaysia Baharu hari ini. Remaja adalah golongan terpelajar yang merupakan generasi pewaris negara. Mereka bukan sahaja pemangkin pembangunan negara tetapi mereka juga merupakan kumpulan yang akan membentuk hala tuju politik masa depan dan kepimpinan negara. Pada masa yang sama, era Malaysia Baharu ialah pertukaran kerajaan pimpinan Barisan Nasional Negara ini yang telah berada dalam pilihan raya umum sejak merdeka. Malaysia Baharu dikatakan nafas baharu iaitu berlaku perubahan dalam segala hal kehidupan merangkumi hal ehwal politik, pembangunan ekonomi dan pemerkasaan sosio-budaya. Kajian khusus telah dilaksanakan dalam kalangan pelajar Universiti Awam di Semenanjung Malaysia dan direka untuk menentukan persepsi mereka terhadap perkembangan politik yang sedang berlaku di negara ini. Kajian ini menggunakan teknik kumpulan nominal, perbincangan kumpulan dan kaedah tinjauan menggunakan soal selidik. Borang maklum balas diedarkan kepada 800 orang yang ditemuduga yang merangkumi belia berpendidikan dari semua kumpulan etnik. Hasil kajian menunjukkan terdapat persepsi yang berbeza terhadap perkembangan politik semasa berdasarkan kumpulan kaum. Remaja ulama Melayu didapati mengutarakan pendapat mereka dengan lebih objektif manakala belia terpelajar di China dan India didapati lebih aktif dalam mengutarakan sokongan menentang kerajaan dalam era Malaysia Baharu ini. Objektif penulisan. Pembangunan dan transformasi negara berlaku apabila amalan dan bentuk budaya politik mengalami perubahan tertentu. Budaya politik dan amalan tidak statik tetapi bertanggungjawab kepada idea baru yang diperoleh sama ada secara dalaman atau luaran. Menurut kepada Pai and Verba 1965, budaya politik terbentuk berasaskan sikap, amanah, emosi dan nilai dalam sesebuah masyarakat. Kesemua elemen ini membawa kepada pembentukan budaya politik untuk menentukan tindakan politik termasuk faktor individu dan prinsip tertentu. Kestabilan sistem politik bergantung kepada nilai baru yang secara relatifnya terdedah kepada tingkah laku asimilasi ke dalam struktur semasa. Kawan Nash 1987 mentakrifkan budaya politik sebagai orientasi dan prinsip yang ditakrifkan oleh beberapa elemen tindakan politik seperti tradisi, nilai, sejarah, motif, norma, emosi dan simbol. Budaya politik boleh diklasifikasikan berdasarkan orientasi sivil terhadap subjek politik sepenuhnya. Walaupun ia menjadi bercanggah apabila orang respon pasif dan hanya mematuhi keperluan sistem politik itu sendiri. Namun begitu, perubahan dalam lanskap politik Malaysia berkembang dengan paradigma dan perkembangan terkini.
Laluan sejarah Malaysia bermula dari Kesultanan Melaka, penjajahan, kebangkitan nasionalisme dan kemerdekaan kepada evolusi semasa menyusun semula masyarakat dan untuk mengimbangi komposisi ekonomi tempatan. Berjalan sepanjang garis masa jalan sejarah, bagaimanapun orang Melayu mengekalkan ciri-ciri politik lama dalam penguasaan sepanjang pemerintahan mereka yang diamalkan seperti kesetiaan mutlak kepada raja-raja, kesucian golongan atasan pemimpin serta berpegang kepada pendekatan pemerintahan. Penemuan kajian atau kesimpulan. Kajian mengenai subjek ini dikatakan sering dilakukan oleh ramai ulama dalam pelbagai bidang dari beberapa negara. Perubahan yang diambil tempat tidak hanya melibatkan diri dalam politik dan ekonomi perspektif sahaja, tetapi ia mempengaruhi sosio-budaya sivil masyarakat. Oleh itu, berdasarkan perubahan yang berlaku dalam situasi dan era yang berbeza, adalah penting untuk menjelaskan trend dan bentuk budaya politik yang diamalkan dan mengambil kira penyertaan politik dan mobiliti sosialnya secara keseluruhan. Pai dan Werbach mendefinisikan bahawa budaya politik dibentuk berdasarkan sikap, amanah, emosi, nilai dalam sesebuah masyarakat. Namun, kedua-dua ulama percaya bahawa peribadi faktor juga menyumbang kepada pembentukan budaya politik dalam struktur sosial masyarakat sivil. Ia sangat penting dalam sesuatu negara untuk mempertimbangkan semua elemen tersebut untuk menentukan tindakan politik yang digunakan sebagai amalan biasa. Walau bagaimanapun, unsur-unsur ini juga berpotensi untuk mempengaruhi pemikiran, pendekatan dan orientasi sivil terhadap sistem politik negara. Atas sebab itu, budaya politik dianggap perlu dipertimbangkan sebagai justifikasi ringkas yang menentukan sikap dan emosi sekeliling, terutamanya apabila sistem politik sedang dikendalikan. Dalam The Civic Culture, Elman and Werba telah menerangkan budaya politik dibahagikan kepada 3 kategori yang berbeza, iaitu sebagai parokial, subjek, peserta. Jenis parokial dicirikan sebagai tiada perbezaan dan jangkaan khusus terhadap pelakunya. Sebaliknya, subjek dikategorikan di mana percanggahan antara institusi politik yang mengawal bahagian pentadbiran kerajaan dan perancangan wujud, tetapi ia membawa kepada bentuk pasif penyertaan awam. Menurut analisis pelajar terhadap artikel tersebut dari perspektif politik dan pentadbiran, organisasi yang dibezakan secara mendatar biasanya menghadapi pelbagai jenis persekitaran. Dalam organisasi awam, ia nampaknya munasabah bahawa tugas yang berbeza akan menerima darjah yang berbeza perhatian daripada ahli politik, kumpulan berkepentingan dan orang ramai secara awam. Pertama, mungkin diandaikan bahawa unit berfungsi dengan tugas yang menggunakan sejumlah besar belanjawan organisasi akan lebih menonjol dari segi politik daripada unit yang menggunakan sedikit sumber. Kedua, unit yang bekerja dengan tugas yang mempunyai minat yang tinggi untuk awam secara umum, biasanya unit yang menyediakan barangan persendirian seperti persekolahan, perkhidmatan kesihatan mungkin juga lebih menonjolkan politik. Kepentingan politik yang tinggi boleh membawa kepada peningkatan kawalan politik, dengan itu meningkatkan interview secara sfera. Tidak lama kemudian, kita harus mengharapkan pertindihan antara politik dan pentadbiran untuk menjadi lebih hebat yang bekerja dengan tugas-tugas politik tinggi berkepentingan. Bersambung dari slide sebelum,
Satu lagi ciri struktur yang jelas ialah kepusatan seseorang atau kedudukan dalam hierarki politik dan pentadbiran. Ahli politik yang menduduki jawatan kepimpinan politik pusat dan rasmi kemungkinan besar akan menjadi orang yang paling terlibat dalam urusan pentadbiran dan dengan itu mereka mengalami pertindihan yang paling kuat antara politik dan pentadbiran. Penyokong politik mungkin mempunyai interaksi yang kurang dengan pentadbiran dan pada masa yang sama, pentadbir pusat mungkin lebih rapat dengan ahli politik dan proses politik. Satu trend struktur yang menarik ialah langkah ke arah yang selalunya diistilahkan sebagai meratakan daripada hierarki atau mengurangkan bilangan tahap hierarki dengan menghapuskan lapisan pengurusan pertengahan. Ini sering digabungkan dengan penciptaan apa yang dipanggil tujuan tunggal unit atau unit hasil. Unit guna tunggal mempunyai lebih autonomi daripada kawalan politik mengenai operasi harian tetapi menghadapi kawalan yang lebih kukuh ke atas kos dan hasil serta kesan yang boleh diukur. Kawalan politik dilaksanakan secara meluas melalui kontrak dan bukannya melalui interaksi langsung. Dari segi pentadbiran, keadaan nampak lebih stabil tetapi kita lihat juga di sini pengukuhan ketara kesamarataan dalam hierarki formal. Terdapat kecenderungan bahawa interaksi di pentadbiran sebelah lebih disalurkan oleh organisasi mendatar di permulaan tempoh dan banyak lagi dengan pengususan menegak hierarki menjelang akhir. Pada mulanya, mereka yang bekerja di pusat pentadbiran setakat ini adalah orang yang mempunyai politik yang paling luas kenalan. Ini juga merupakan kumpulan orang yang bertanggungjawab untuk membimbing ahli politik baru bekerja sebagai setiausaha dalam proses penganjuran politik dan untuk menjalankan program untuk melatih ahli politik baru yang dipilih. Berakhir masa, kumpulan ini kehilangan hubungan mereka dengan ahli politik dan lebih banyak hubungan disalurkan melalui pemimpin pentadbiran rasmi. Sekian, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Khairul Azman bin Muhammad Suhaimi kerana sudi menyaksikan pembentangan saya ini. Terima kasih, Doktor.